Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. So, Boleh tak? nak panggil apa ni? Macam lebih kurang je umur. Panggil apa? Mira pun boleh. Mira, okay. Mira tinggal kat mana? Dekat Bagan Serai Perak. Bagan Serai Perak. Oh. So, hari ni kerja ke macam mana? Cuti. Cuti. So, nak tanya lah, dah berumah tangga ke belum? Sudah. Sudah, okay. So, macam mana kenal dengan produk Kumar Hidayah ni? Masa tu saya tengok dalam Facebook. Macam iklan lah kan. Betul. Lepas tu scroll lepas tu tengok Kumar Hidayah ni dia macam ada untuk penyakit GERD. Okay. Lepas tu saya baca lah dia punya untuk apa tu dia punya Kelebihan kebaikan dia punya lepas tu saya nak try lah. Lepas tu saya tekan dalam messenger tu. Lepas tu saya tanya betul ke yang ni boleh rawat untuk penyakit GERD kan. Lepas tu saya dengan seller tu saya pun belilah 2 botol. So tertarik dengan sebab khasiat kandungan dalam Kumar Hidayah tu ke macam mana? Ya, sebab dalam tu dia ada macam makanan-makanan sunnah tau. Dia ada kurma, buah tin, buah delima. Lepas tu saya kenapa tak try makanan yang macam ni kan. Saya pun cubalah. Lepas tu saya makan dalam 1 hari macam tu. Rasa macam okey sikit. Macam mana tahu ada GERD tu? Ataupun dah berapa lama tahu? Dia starting dia macam ni. Saya start rasa macam sesak nafas tu rasa pendek kan. Masa lepas arwah nenek saya meninggal. Lepas tu saya pelik lah. Kenapa jadi macam ni? Sebab dia meninggal depan mata saya kan. Macam aku ni sebab trauma ke apa kan. Terkejut. Lepas tu biasalah kalau kita macam orang kampung ni bubat dekat kampung kan. Kita pun bubat dekat kampung. Kalau macam bom-bom ni dia akan cakap gangguan apa kan. Lepas tu saya pun cubalah. Dia macam dia tak hilang sangat lah. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Saya check kan. Doktor, saya cakap kat doktor. Doktor tanya, kenapa, sakit apa? Lepas tu saya cakap, saya ni tak tahu lah sakit apa. Saya cakap macam tu. Sebab saya rasa macam asyik fikir nak mati je. Saya cakap macam tu lah. Lepas tu dia cakap, tak boleh macam tu, nanti jadi panic attack. Dia cakap. Sampai dia mengganggu waktu tidur kita tahu. Dalam pukul 3-4 pagi tak boleh tidur lagi. Kan saya kan kerja kan. Dia macam mengganggu lah kita punya kerja, kesihatan kita. Lepas tu sebab mak saya pun meninggal dalam keadaan macam tu juga. Sesak nafas, lepas tu meninggal. Jadi saya macam terbawa-bawa benda tu. Jadi macam kena GERD tu maksudnya dalam setahun yang lepas ke ataupun baru-baru lagi? Baru-baru lagi. Tapi saya rasa teruk jugalah GERD saya ni. Lepas tu macam apa perasaan bila kita tahu, maksudnya ada GERD tu bila doktor dah sahkan ada GERD ke macam mana? Doktor tak bagi tahu yang saya ni ada GERD. Dan saya tahu GERD ni tak ada ubat. Kita punya mindset kita sendiri. Kalau kita suka fikir yang bukan, dia akan jadi macam anxiety. Sebab saya kalau kena macam ni, kalau apa-apa pun terjadi kat badan saya ni, saya akan macam
carilah kenapa jadi macam ni. Macam tu. Saya baca. Betul saya tengok dalam Facebook. Sebab bapa saudara saya pun dia jadi cakap, hang ada GERD, dia kata macam tu. Lepas tu saya kata, saya tak percaya kan, betul tak? Sebab dia pun jadi macam tu juga. Macam saya juga, dia nanti lama-lama hak akan rasa macam takut. Dia jadi macam tu. Memang saya rasa takut. Time bila Nak rasa tidur takut tu? Maksudnya time bila sis rasa takut fikir macam-macam tu masa bila? Setiap pagi ke ataupun macam sebelum nak tidur ke ataupun dia datang macam tak menentu? Tak menentu. Dia bila dia akan selalu rasa sesak nafas tu, dia akan rasa aku ni nak mati kau ya Allah. Dia kan jadi macam tu. Dia automatik macam tu. Betul bila saya cari macam maklumat tentang GERD ni kan, tengok dalam YouTube, lepas tu tengok dalam Google, tengok dalam Facebook, rupanya bukan saya seorang je, memang ramai ada masalah GERD. Betul-betul. Tak umur. Simptom-simptom dia apa je GERD tu selain sesak nafas? Dia macam rasa kembung perut, lepas tu kita rasa macam ada satu benda tak kat kelengkung kita ni, macam ada benda yang sekat kita punya pernafasan kita tu. Yang tu yang saya rasa lah. Lepas tu susah nak tidur. Bila macam kita duduk seorang-seorang, kita akan fikir, saya kalau macam aku mati macam mana, dia akan fikir macam tu. GERD ni fikir keluarga. Kan betul. So macam perasaan masa kenyang tu macam mana? Boleh cerita tak? Ada rasa macam dia tak boleh. Masa kita tahu kita rasa macam yelah, rasa macam nak putus asa, nak apa orang kata, sebab tadi cakap fikir macam nak mati. So macam kita macam tak ada orang kata support yang macam kita nak apa? Nak positifkan diri tu. Dia macam orang yang tak rasa, dia tak tahu tau, dia tak faham perasaan kita yang kena ni. Kalau macam orang yang dia tahu, dia macam kita nak fikir positif tapi tak boleh. Dia jadi macam lagi rasa macam sesak nafas macam tu. Adik saya umur 19 tahun pun dah kena GERD dah. Dia pregnant, sebab tu saya ambil 2 botol hari tu. Satu saya bagi kat dia kan untuk try kan. Saya ada tanya seller tu kan, macam untuk ibu mengandung boleh ke? Betul dia cakap boleh makan. Dia tak, betul dia dah try dah. Okey, so far okey lah. Rasa lepas minum tu macam mana? Lepas minum Kurma Hidayah tu, rasa apa kelainan? Mungkin boleh kongsikan? Saya boleh tidur malam tu, macam rasa relax. Lepas tu, ni betul lah saya cakap, memang saya tak rasa tak nak. Selama saya makan dalam seminggu ni lah. Masa tempoh baru seminggu, macam dah nampak kesan dia. Selain macam GERD tu, ada tak macam kesan lain yang macam mungkin ada masalah, contoh masalah pahadaman tadi kata pun, macam kembung perut ke ataupun makin dah kurang ke, dari segi tenaga pula ke, ada tak? Ada, memang ada. Sebab selalu pagi-pagi tu macam saya bangun tu rasa macam segar sikit lah. Lepas tu mesti rasa nak membuang. Sebab saya ni ada masalah sembelit. Macam 2-3 hari pun saya rasa macam nak membuang kan. Tapi sekarang ni tiap-tiap pagi pun saya membuang lah. Alhamdulillah lah. Badan rasa macam mana? Segar ke macam nak kerja tu, masa kita bertenaga, bangun tidur tu ke, boleh cerita tak? Sebelum ni kalau macam husband saya kan bangun pagi sebelum pergi kerja tu saya kena buat breakfast dulu. Lepas tu rasa macam malas kan. Sekarang ni rasa okey lah, pukul 6 tu, pukul 5 macam tu saya dah boleh bangun lah. Dulu pukul 6 baru bangun. Sekarang pukul 5 boleh bangun lah. Badan pun orang kata ada perubahan, rasa ringan kan. So, macam rasa Kurma Hidayah tu macam mana rasa dia? Rasa dia macam sedap lah. Dia punya kurma tu memang rasa macam kurma betul-betul. Dia tak rasa macam kurma campur. Dia macam betul-betul pati kurma yang saya rasa tu. Tapi dia rasa macam mint sikit tu saya macam okey lah. Kalau saya macam saya ada masalah sesak nafas ni kan. Bila makan Kurma Hidayah ni dia rasa macam mint tu, dia macam rasa macam berangi, macam lega, dekat-dekat. So macam perasaan sis macam orang kata selama ni kita rasa macam sesak nafas,
rasa macam tersekat kat sini kan. Lepas tu macam dah orang kata dah cuba amalkan, tu ada nampak kesan perubahan. Alhamdulillah. Apa perasaan ni lah, perasaan sis? Rasa macam syukurlah sangat-sangat sebab sebelum ni saya cuba macam-macam. Macam saya nak pergi kerja pun saya selalu spare Gaviscon dalam poket. Sebab saya takut kan nanti jadi apa-apa ke. Sebab saya tak, kalau macam GERD ni dia ada pantang dia tak boleh makan pedas-pedas. Macam benda-benda yang berangin dia tak boleh makan. Tapi sekarang ni saya boleh makan dah lah semua. Sejak saya makan kurma Hidayah ni. Kalau macam nikmat makan pun dapat balik lah. Nikmat makan dapat balik. So macam kalau macam sis kata macam makan pun kita tak boleh makan tu. Makan ni ada pantang-pantang je kan. So macam antara makanan yang macam yang pantang ataupun ada satu makanan yang mungkin sis boleh ceritakan bila sis makan sis rasa macam aku dah kena GERD ni sebab salah makan. Mungkin orang kat luar sana yang tak tahu kan. Ataupun apa jenis makanan ke antara dia. Boleh tak kongsikan kat kita orang? Macam kalau saya tak boleh makan benda yang pedas-pedas. Macam sambal-sambal saya tak boleh makan. Lepas tu sayur yang berangin lah. Terung, kacang, semua saya tak boleh makan. Kalau macam makan tu salah satunya apa dia akan bagi maksudnya kesan dia lepas makan tu? Kalau makan benda yang macam tu, yang berangin, sejuk-sejuk kan, pedas. Kalau saya makan yang tu selalu saya jadikan kembung, lepas tu angin susah nak keluar. Angin memang takkan keluar. Dia rasa kembung, lepas tu angin tu dia akan naik sampai ke kepala. Selalu berapa lama kembung tu? Maksudnya dia akan ganggu kita punya macam tak ada mood, rasa pening kan kat kepala tu. Selalunya ambil masa lama tak? Lama jugalah. Kalau makan sehari tu, sepanjang hari tu akan rasa macam tu. Kadang-kadang saya nak bernafas tu rasa sakit dekat dada dengan dekat belakang. Selalunya macam tu lah. Sebab kita nak dapat nafas yang dalam tu. Kira nafas tu orang kata tak habis. Macam kalau kita orang yang normal tu, kita boleh tarik nafas dalam. Macam kita boleh, kita boleh tarik dan kita boleh hembus. Orang kata normal kan. Jadi macam sis cakap tadi, macam separuh. Betul tak? Selalunya apa yang sis akan buat kalau sebelum ni? Mungkin ada tips ke yang kurangkan? Kalau GERD ni kena dalam dah setahun ke? Dalam setahun ni lah jadi. Sebab masa saya jumpa doktor tu, doktor cakap kalau macam pergi hospital pun tak ada rawatan untuk penyakit ni. Dia cakap dia akan ajar cara pernafasan yang betul je. Macam tarik nafas, turun nafas macam tu kan. Tapi saya ada spare lah macam minyak angin ke apa kan. Saya letak kat belakang lah apa-apa. Dia kurangkan sikit sajalah, tapi dia tak kurang, dia macam tak hilangkan. Sejak saya makan kurma Hidayah ni, dia hilangkan macam tu je. Kira dia kurangkan tu maksudnya bila sis cakap tadi sis tak amalkan, dia kurang dari segi macam mana? Dari segi kembung perut ke? Dari segi kalau sis boleh kongsikan, maksudnya sis dah minum kan? Apa yang sis nampak yang macam yang kurang dekat diri sis? Dia hanya kurangkan macam angin lah. Macam angin tu boleh keluar lah daripada badan. Kita sendawa. Macam tu lah. So, kalau macam pengambilan macam mana sis ambil? Pengambilan apa tu? Maksudnya minum waktu bila? Kurma Hidayah? Betul. Saya ambil sehari 3 kali. Pagi, tengah hari dengan petang. Seperut kosong lah. Seperut kosong. Jadi kalau macam selalunya kalau macam dari segi pemakanan, apa yang macam sis amalkan setiap hari? Maksudnya dari pagi makan macam mana? Mungkin orang boleh share kot, mungkin orang tak kenal apa itu GERD ataupun tak tahu atau baru tahu kan. Yang saya dia kalau GERD ni macam dia tak jaga pemakanan. Dia tak jaga pemakanan, macam dia skip makanan Macam breakfast dia tak ambil. Lepas tu dia macam makan lambat.
dia skip waktu lunch, dia macam tu. Dia macam orang yang suka amalkan macam tu, dia akan risikolah kena GERD. Kalau nak tahulah, mungkin kalau macam sebelum ni, mungkin sis punya amalan pemakanan ada tak macam tu? Maksudnya mungkin zaman sebelum ni lah. Mungkin kerana benda tu kesan sekarang kan. Kita tak nampak yang sebelum ni mungkin kita selalu orang kata tak breakfast. Maksudnya macam kita biar macam makan lewat, makan pagi, tengah hari sekali dengan pagi ke, macam mana? Ada tak macam mungkin saya rasa macam itu mungkin sebab faktor dulu ke, macam mana? Memang saya mengakulah memang faktor dululah. Masa saya dalam umur 19 tahun, 20 tahun macam tu, saya diet tau. Diet macam tak ambil nasi. Saya diet makan benda macam yang ni je. Benda-benda ringan je. Saya rasa sebab faktor tu kot. Waktu tu baru macam kita nampak kan. Sebab yelah kalau macam kita sama macam kalau kita sibuk ke, kita rasa macam dengan kerja ke, kadang kita macam tak apalah, nantilah makan. Sebenarnya macam sebenarnya pagi tu penting kan, makan kan. Tengah hari tu orang kata kita boleh skip lah. Tapi kalau macam kita orang kata ada GERD ni, boleh kita jadikan macam kita kena kerap makan, betul tak? Maksudnya kita sediakan buah, snack ke yang orang kata yang berkhasiat lah kan. So macam sis tadi sis kata macam sis nak cuba Rumah Hidayah ni sebab dia orang kata ada makanan sunnah kan. Apa yang buatkan macam tertarik dengan makanan sunnah ni? Ataupun sebelum ni pernah amalkan ke dari segi macam makan kurma biasa ke? Macam mana? Sebelum ni saya tak pernah try lah makanan sunnah ni. Macam makan saja makan tu biasalah kan. Bulan puasa baru kita cari macam kurma kan. Kalau macam amalkan tu tak pernah lagi lah. Tapi saya rasa macam masa tu saya tengah minum. Saya tak tahu pun dalam Rumah Hidayah ni dia ada macam benda-benda lain kan, buah-buah lain. Saya ingatkan semata-mata kurma je. Habis saya minum, saya tengok ada ni lah. Saya pun baca kan dia ada madu, ada buah tin, ada kurma. Kenapalah aku tak cari benda-benda ni. Kan Nabi pun dah cakap dah benda-benda ni ada khasiat dia kan. Lepas tu masa tu saya tengok dalam Facebook, saya cari dalam tertengok page KKM. Lepas tu saya tengok dia ada tulis tau macam produk-produk yang tak ada kelulusan. Saya pun nak carilah, saya pun tengok kan. Tak ada Rumah Hidayah, Serai Mas punya produk tak ada macam KKM ni kan, dia ada kelulusan KKM. Lepas tu saya, benda ni selamat lah ni minum. Saya pun macam confident lah kan. Salah satu macam maksudnya sis ada buat survey dululah sebelum nak cari produk kita kan. Tengok dulu kat KKM. Maksudnya setakat ni yang minum sis dengan adik lah. Adik untuk sebab dia pregnant. Dia pregnant dan dia ada GERD sama macam saya. Dia lah macam lagi teruk lah daripada saya sebab dia kena macam apa, sedut oksigen tu. Sebab sesak nafas yang teruk. So macam hobi sis selalu apa je hobi? Aktiviti masa keluang. Macam setengah orang suka menanam, menjahit ke. Ataupun sis ada buat bisnes sampingan ke? Part time ke? Hobi saya menjahit. Macam bisnes tu dulu adalah, sekarang ni kan saya sibuk kerja kan. Saya tak buat bisnes dah sekarang. So macam menjahit tu setiap hari ke ataupun macam bila rasa ada masa luang baru buat? Ataupun sis ambil upah menjahit tempahan ke macam mana? Tak, saya macam masa luang je. So macam orang kata perasaan masa sekarang ni, orang kata dah dapat orang kata balik macam boleh tidur. So macam sekarang ni masih benda tu macam kita tak jangka kan dia datang kan. Tapi macam kita yang kawal sendiri, terutama dari segi pemakanan kan. So macam perasaan sis macam kesihatan bertambah baik dari segi tenaga, boleh ceritakan tak daripada sebelum ni? Sebelum ni memang saya stres. Saya cakap
Stres sebab apa tu? Sebab kerja ke ataupun sebab sakit? Sebab sakit. Sebab sakit. Orang yang tak faham sakit kita ni macam mana. Sebab tu kalau saya pergi kerja, saya akan cakap saya akan bersembang lah dengan kawan-kawan kan. Saya cakap, kenapa aku rasa macam ni, cakap kat dia kan. Betul-betul. Jangan fikir negatif, fikir yang positif je. Orang yang tak rasa, dia takkan faham. Lepas tu bila balik rumah pun, bila kita stres, kita macam nak marah tau. Kita nak lepas kemarahan tu dekat suami kita lah kan. Bila malam dia dah tidur dah, bila dia terbangun, dia tengok, kenapa tak tidur lagi? Tu saya pun macam mana nak tidur, tak boleh bernafas. Sebab saya tidur pun dalam keadaan duduk tersandar. Tak boleh tidur baring. Berapa lama tu? Sepanjang tempoh yang saya sakit ni dalam setahun ni. Memang tak boleh tidur dalam keadaan macam orang normal, baring, terlentang. Tak boleh. Tak boleh terlentang. Sebab kalau saya terlentang, dia rasa macam lagi sesak nafas. Maksudnya sis tidur sambil duduk tu, dari mula nak tidur sampailah pagi esoknya, memang tidur dalam keadaan macam tu. Keadaan macam tu. Lepas tu, bila kita tak cukup tidur, badan kita stres, tu menyebabkan GERD lagi bertambah teruk. Bila ada, macam saya ni selalu fikir, kalau macam saya, kalau mati kau malam ni kau macam mana? Sampai sepanjang nak tidur tu, saya ambil tasbih tau, zikir. Setelah aku mati, sekurang-kurangnya aku mati dalam keadaan macam ni. Dia tak ada fikir benda lain, dia akan fikir benda macam tu je. Masalah GERD ni. Siapa yang selalu beri macam orang kata beri support dekat sis bila sis rasa macam down? Sebab bila kita ada GERD ni, kita macam, kalau yang saya dari segi pembacaan saya lah kan, kita kena bercerita ataupun bersembang dengan orang tu untuk kita lupakan orang kata sekejap lah masalah tu kan, sebab kita nak orang kata nak lalikan sekejap. Siapa yang selalu macam bagi support lah dekat sis? Selalu husband, lepas tu kawan-kawan. Tapi saya ingat mak saudara saya lagi teruk kot, sebab dia punya jantung dia bila dia kena GERD, dia tak boleh bernafas, jantung dia pump lagi laju tau. Sampai kan bila kita letak tangan kat belakang dia pun, kita boleh rasa jantung dia tu berdegup kuat. Laju. Macam tu. So macam kalau produk Kumar Hidayah ni memang baru kenal masa dekat Facebook tu ke, ataupun sebelum ni macam dah kenal produk kita, tapi macam just macam kita tahu lah produk tu je, macam tahu just macam pernah dengar tapi macam tak pernah cuba, ataupun baru first time tengok kat Facebook? Tak, saya Kumar Hidayah ni saya tengok dekat, first saya pernah nampak dekat highway kan orang dekat macam apa iklan ni dekat situ. Lepas tu dekat dalam TV, dekat mana lagi ya, selalu dekat mana hari tu saya ada pergi satu spa tu, dia ada jual juga, tapi saya tak ingat spa apa nama dia. Kiranya sis pernah dengar Serai Mas lah, tapi orang kata belum orang kata explore lagi lah. Tu macam bila sis dah nampak dekat Facebook tu, macam automatik sis macam pernah dengar ni, terus message kan kat situ kan. Selain tu saya ingatkan Kumar Hidayah ni untuk macam orang tua macam tu, saya tak tahu dia punya khasiat dia untuk yang pesakit GERD juga kan. Antara dia boleh, sebab dia sebenarnya kalau yang saya tahu GERD ni macam dia dari segi pemakanan kita kan, macam angin, gastrik, dia itu antara punca-punca je lah. Itu macam kurma tu kita punya highlight ingredient kita. Dalam apa, kita ada kurma, kita ada madu, kismis, buati. Mungkin juga tadi sis kata sis ada apa, kembung kan. Macam kita ada juga lotion halia, lotion terapi anggun. Kalau macam sis berminat ke, boleh orang kata WhatsApp kita orang lah. So macam maksudnya yang macam adik tu sis showkan dekat dia lah, yang pemenang tu. So macam mana dia nampak kesan dia minum, okey ke?
dia cakap okey dia tak rasa macam sebelum ni. Sebab first tu dia takut jugalah sebab dia kan pregnant, takut nak try. Lepas tu saya cakap boleh, yang ni memang bagus untuk orang yang mengandung. Lepas tu dia makan, saya tanya dalam 2 hari lepas, dia kata okey, dia kata nanti macam habis ni nak order lagi lah. Dia kata. Betul. So macam kalau macam sis rasa macam sesuai dengan badan sis, lebih kurang kan sis boleh orang kata konsisten lah untuk minum ni. Tapi orang kata sambil tu minum air putih pun kita kena banyakkan jugalah. So macam dekat pergi tempat kerja sis ada bawa kurma hidayah kita ke ataupun dah minum siap-siap dari rumah? Hari tu saya ingat saya nak bawa, lepas tu saya nak try lah satu hari tu saya nak minum sekali je. Lepas tu saya pergi kerja nak tengok macam mana nanti akan jadi GERD lagi ke ataupun tak kan. Lepas tu saya minum pagi tu sebelum pergi kerja, sepanjang hari tu saya tak kena GERD langsung. Alhamdulillah. Boleh tahu tak macam balik tu pun saya minum pula. Boleh tahu tak macam pekerjaan sis, maksudnya sis kerja yang membebankan ke macam mana kerja sis tu? Mungkin berjumpa dengan orang ramai ke? Tak, kerja saya ni macam meletihkan badan lah kan. Gunakan tenaga. Sebab kita kan kerja menggunakan tenaga. Saya lagi pun kerja saya ni 12 jam. Lepas tu kerja pula dalam ada shift malam dengan shift pagi. Kita kadang-kadang kita rasa letih. Lepas tu rasa macam tak bermain macam lesu kan. Tapi alhamdulillah lah saya bolehlah pergi kerja, balik kerja kat rumah, boleh uruskan lagi hal-hal kat rumah. Alhamdulillah. Boleh dah lah. Okay, sis boleh tak sis macam bagi orang kata nasihat ataupun bagi motivate dekat orang yang sebenarnya dia ada GERD tapi dia takut nak orang kata, dia takut nak bercerita dekat orang, nak jumpa doktor ke, ataupun dia takut nak ikhtiar untuk diri dia, ataupun apa-apa tips lah yang mungkin sis boleh sharing untuk orang, sebab nanti kita akan sharekan perkongsian video ni dekat Facebook. So mungkin diorang boleh dengar ataupun diorang boleh tahu oh macam ni rupanya, macam ni, ataupun orang yang tak tahu apa itu GERD. Kalau sis boleh share. Okay, kalau macam kita kalau ada GERD, kita kena positif, tapi susah untuk positif tu. Cuma kita kena ikhtiar lah. Tak kira lah lagi segi apa pun ikhtiar. First kali memang kena jumpa doktor. Lepas tu yakin kata. Kalau kita try apa-apa pun ikhtiar tu kita kena yakin. Kita hanya ikhtiar dan penyembuh tu Allah je. Lepas tu kalau siapa yang ada GERD tu jangan skip makan. First kali breakfast tu kena ambil. Tu pendapat saya lah. Apa lagi tu? Antara macam rutin ke yang boleh share dekat penonton? Apa makanan yang macam tadi highlightkan makanan yang dekat diorang yang diorang macam yelah macam kita kan kadang tu kita teringin juga nak makan macam nak makan ni tapi sebabkan kita ada GERD macam mana? Kalau macam sis mestilah sis teringin kan, contoh nak makan ni macam tiba-tiba macam bulan ni teringin nak makan ni tapi macam aku ada GERD tapi macam mana macam mana sis buat? Ataupun sis makan tapi orang kata tak banyak ke macam mana? Macam kita kontrol diri kita sendiri ke? Dulu saya ni makan pun pantang. Tak makan benda yang macam berangi. Saya hanya makan bubur dengan bubur kosong yang tak ada rasa apa-apa dengan ikan rebus je. Sebab saya takut rawatan tu. Masa saya dah GERD tu. Saya tak tanya doktor mana-mana tapi saya sendiri yang buat yang macam tu. Sebab saya takut nak makan benda-benda lain. Benda-benda yang berminyak, benda-benda yang berangin. Lepas tu makan fast food lagi saya tak makan. Tapi sejak saya makan kurma hidayah ni, saya dah boleh makan dah semua. Alhamdulillah. Lepas tu nikmat makan tu dapat balik. Bila kita sakit ni, nikmat makan tu dah tak ada dah.
Bila kita makan, sejak saya makan yang ni, Alhamdulillah lah okey lah. Badan saya pun tenaga, tak ada dah sesak nafas. Serius saya cakap, memang tak ada dah sesak nafas. Gerd saya pun rasanya makin okey. Alhamdulillah, kesan seawal orang kata seminggu kan, sebab Seminggu. lain orang lain. Kadang dah bertahun baru ada kurang. Tapi orang kata rezeki sis, Alhamdulillah seminggu sis tak amalkan, sis nampak orang kata perubahan dia dari segi nafas okey, nikmat makan tu orang kata dapat kembali. Yelah, sebab kadang makanan ini tu membuatkan mood kita rasa happy, betul tak sis? Betul. So macam sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih sebab sis Syamira sudi berkongsi dengan kami tentang lagi-lagi tentang isu GERD ni, sebab kita memang tak banyak sebenarnya orang tahu, tapi sebenarnya ramai yang ada penyakit GERD tapi kita tak tahu. Maksudnya diorang macam simpan lah benda tu kan. Semua orang tu dia tak nak share, tak nak cerita. So macam sis terima kasih sebab sudi kata cerita. So kami doakan kesihatan sis, orang kata insya-Allah dapat hidupkan teruskan dengan baik, dan sihat selalu. So jaga kesihatan, jaga diri. Ya apa Puan? Ya sis. Saya harap produk ni dapat bantulah yang orang-orang yang ada penyakit GERD ni. Betul. Sebab lepas ni harap lebih banyak lagi lah pengeluaran dia kan. Saya tengok pun memang ramai sangat yang ada penyakit yang GERD ni. Cuma dia tak tahu je. Tak tahu macam mana nak selesaikan, nak atasi kan. Macam Puan selalu beli produk ni dekat mana? Saya beli direct dekat HQ. Okay, kalau macam ada promosi ke apa-apa lepas ni kami akan update lah. Mungkin Puan boleh beli standby beli lebih. Okay, itu saja ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Serai Mas, baik. Saya dah cuba. Anda bila lagi? Okay, Puan Syamira. Terima kasih. Serai Mas, raja segala herba.